Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, jumpa lagi kita malam ni. Hari ni dalam sesi Lalili Live. Alright. Um, Boleh masuk dulu. Dan sekejap saya nak setting dulu. Okay, sementara tu mungkin boleh kenal-kenal siapa yang dah masuk live ni. Saya minta tolong, kalau boleh you all share you daripada mana, dah berapa lama bersama Lalali. Kita nak tahu jugalah kan. Sekejap Okay, so line malam ni tak berapa best. Tapi tak apalah. Kita jalan je. Alright, so siapa dekat sini yang masih konsisten buat bisnes, boleh komen tak situ. Ataupun yang tengah cari cara macam mana nak start buat bisnes pun boleh komen kat situ. Sebab saya nak tahu ni. Nak tahu audience kita ni, adakah you all yang dah lama buat bisnes ataupun yang baru buat bisnes. Sebab malam ni saya nak share pasal satu topik yang mana selalunya dihadapi pada orang yang dah buat bisnes tapi masih di peringkat awal. Di peringkat awal, mungkin you masih dropship, masih start try test market. But then, bila you buat bisnes, you akan sampai satu fasa tau. Peringkat awal buat bisnes memang kita bersemangat, memang excited, buat posting, kalau boleh 10 post sehari ataupun 30 post sehari kita buat. Dan along the way, kita punya semangat makin lama makin kurang. Kan? Makin start macam bolehlah post daripada 10 post sehari dah turun jadi 5 post sehari. And then lama sikit jadi 3 post sehari. Dan lama sikit lagi jadi 1 post sehari. Nah, agak-agak apa jadi seminggu lepas 1 post sehari tu? Apa jadi lepas seminggu post sehari tu? Seminggu 1 post, lama-lama seminggu 1 post je dia buat dalam masa seminggu. Dia dah mula masuk ke dalam fasa give up. Kan, bila dah masuk fasa give up, kat sinilah yang kita nampak selalu orang tukar-tukar bisnes. Kat sini punca dia. Bila dia masuk fasa naik dan dia akan start turun, inilah yang bahaya, yang mana kemungkinan besar untuk give up tu sangat tinggi. Bila contoh kita punya semangat dah kurang, mungkin buat sale kita rasa macam aku buat sale tak ada effect pun. So bila benda tu berlaku, hati-hati. Kalau anda dah masuk ke fasa give up, nak bangun balik, itu cabaran sebenar dia. Cabaran sebenar bukan masa buat bisnes tau. Cabaran sebenar tu masa you nak atasi benda ni, perasaan nak give up ni. So that's why malam ni saya harap you all boleh bersama saya. Dan kalau ada sahabat-sahabat yang buat bisnes kan, sobat-sobat yang buat bisnes, ajak dia sekali sebab saya nak bantu diorang supaya mungkin malam ni diorang dah duduk dekat dalam fasa nak give up pun. Yang mana mungkin dia dah cakap macam tak apalah, aku rasa macam this is my last business lah, aku dah fed up lah, aku tak nak buat business dah. Kalau anda ada sahabat yang macam tu ataupun dia kenal dengan rapat siapa yang macam tu, boleh panggil dia masuk dan stay. Stay lah kan, stay sampai habis. Tak lama pun, 30 minit sekejap je, tak lama. So kalau you boleh stay, Alhamdulillah. Kalau tak boleh stay, you boleh share pada sahabat-sahabat kita yang buat bisnes tapi dia masih lagi macam tak boleh lepas fasa grow. Dia masih lagi fasa buat ke tak buat, lalu dia give up. Okay, so malam ni saya sangat suka kalau nak fokus untuk dropship. Sebab apa? Dropship ni lah fasa yang dropship ni adalah satu level yang paling ramai give up dekat level dropship ni. Okay, dan sebelum saya start, saya nak ingatkan dulu, dia tak ada kaitan dengan produk. Okay, dia tak ada kaitan dengan produk. Tak kisah you all jual produk apa, minyak rambut ke, kasut ke, seluar ke, perfume ke, minyak angin baby ke, tuala ke, pun tak kisah, dia sama. Dia sama, produk tu tak kisah. Benda ni saya kena highlight ni sebab ramai orang fikir, alamak, aku give up sebab produk aku tak bagus. No, dia bukan produk tu tak bagus, tapi kemungkinan besar kita belum cukup bagus untuk produk tu. Macam tu. Right.
So, siapa yang anda alami yang pernah alami fasa give up, you all mesti tahu perasaan dia macam mana kan. Rasa macam diri ni semua dah kosong. Rasa macam, tak apalah, aku stop lah. Dan perasaan tu happy tau, best tau. Bila you buat sesuatu gila-gila dan you tak berjaya, dan you cakap aku nak give up, perasaan tu sangat best. You rasa macam semua beban dalam dunia dah terlepas. But sebenarnya, secara hakikatnya, bila kita give up tu, kita telah meletakkan satu jurang besar. Ada ni Akil dia nak masuk. Kita dah meletakkan satu jurang besar antara kita dengan kejayaan. Kita yang letakkan jurang tu. Padahal kita dah nak dekat dah sikit je lagi. Tapi disebabkan kita give up, kita menjauhkan lagi jarak tu, last apa yang berlaku adalah kita duduk je dekat tempat yang sama. Kita tak berani nak melangkah ke next punya area, ke bahagian yang di depan. Kita ada jurang yang besar di depan yang kita create sendiri. So, apa yang saya nak share malam ni adalah satu benda yang saya rasa sangat penting, especially untuk dropship. Take note please. Take note. Dan benda ni adalah bekalan yang penting untuk pastikan bahawa kita boleh survive dalam bisnes. Saya pun start sebagai dropship. Sal pun start sebagai dropship. Dan ramai orang-orang kita, team Lalili yang dah buat 30,000, 15,000 setahun. Dia orang baru start tahun lepas semua. Diorang pun sama. Dia orang semua start from dropship. Tapi apa yang membezakan orang yang boleh capai, orang yang dah boleh ke depan, dengan orang yang masih ditakut lama? Benda tu yang membezakan dia adalah berapa cepat dia give up. Budak-budak dia sangat tak suka give up. Saya suka pakai contoh ni. Budak-budak adalah orang yang sangat persistent. Persistent tu meaning dia buat tu, dia buat lah. Apa nak jadilah. Tunggang terbalik kalau nak mainan tu. Shopping complex tu, satu shopping complex dengan suara dia menangis pun dia tak kisah. Yang penting dia dapat apa yang dia nak. Itu persistent. Dan itu adalah salah satu ciri yang bagus untuk orang yang tak give up. So kalau anda tak ada ciri-ciri tu, tak ada ciri-ciri persistent tu, dengar sekejap. Dengar sekejap. Sebab saya yakin benda ni boleh membantu. Okay. Betul tak saya punya ni? Saya duduk tengah mencari ni, kita punya frame. Sebab Facebook ni you all tahulah, dia kejap ada, kejap tak ada kan. Okay, so insyaAllah kita start. Boleh tolong share, bantu saya untuk share pada sahabat-sahabat kita yang tengah buat bisnes juga, yang mungkin tengah stuck dan dah nak give up. Okay, nombor satu adalah untuk pastikan kita kuat. Dropship kuat adalah kita kena kuatkan dulu kita punya mindset never give up. Mindset dulu. Sebelum kita cerita benda lain yang fancy-fancy, canggih-canggih, sebelum kita cerita benda yang di luar kawalan kita, kita kena first tengok apa yang ada dalam diri kita, dan yang paling penting dekat dalam kepala otak kita. Mindset never give up. Kalau saya diberi peluang lah, maksudnya untuk simpulkan apa yang saya nak share pada you all, sebenarnya itu je lah. Saya nak you all never give up. Tak ada orang kat dunia ni yang akan gagal kalau dia ada mindset never give up. Dia akan buat sampai jadi. Macam mana budak-budak buat? Dia buat ni tak boleh, dia pakai strategi lain. Sampai dia dapat suruh mak ayah dia beli juga mainan yang dia nak tu. Itu skill. Dulu kita pun macam tu kan. Tapi along the way, bila kita dah tua, dah besar, kita dah tak pakai dah teknik tu, dan kita mula rasa takut. Kita dah tak berani dah nak buat benda tu. Sebab apa? Sebab kita dah macam-macam alasan biawak yang dah bertapak dalam kepala otak kita kan. So benda-benda ni yang kita kena elakkan. Salah satu cara untuk pastikan kita boleh ada mindset never give up ni adalah, saya tips lah, adalah jangan kesiankan diri sendiri. Jangan bagi diskaun. Come on lah, kita dah lama kita bagi diskaun pada diri kita untuk relax. Duduk santai-santai, lepak-lepak, tanpa buat apa-apa benda yang boleh membantu kita 5 tahun akan datang. Kita dah lama dah duduk relax. Dan kita mungkin dah lama banyak kali dah give up. So, why not kali ni, hari ni, stop kesian kat diri kita. Contohlah kita cakap, aku post macam-macam ni, tak jalan lah, aku tengok tak ada orang nak beli lah. So, apa keputusan kita buat? Kesian doh aku, bazir masa aku penat lah. Tak apalah, tak payah buat lah. Stop kesiankan diri sendiri. Jangan cakap aku penat. Tak boleh, aku kena push. Fight, barulah kita boleh sampai ke tahap yang kita nak tu. Never give up. Dan of course, memanglah buat bisnes ni kita akan ada macam-macam cabaran, macam-macam ujian.
But itulah benda yang menarik dia. Kan? So kalau you ada mindset never give up dan you tak kesiankan diri sendiri, dan kita dah stop bagi diskaun pada diri sendiri. Contoh macam, okay, ni last aku makan Maggi, esoknya makan juga sebab kita bagi diskaun kat kita. Kata nak diet, tapi masih makan Maggi. Ini last. Esok ini last lagi. Esok lagi ini last. So tak nak macam tu. Kan? So kita kena ada mindset never give up. Jangan give up. Jangan mudah give up. Saya yakin anda semua kan yang duduk dalam Lalali Live malam ni adalah orang yang hebat. Kadang-kadang orang yang hebat kita tengok ni bukannya dia hebat dari segi dia tahu semua benda knowledge dia, tak. Dia ada satu kriteria yang dia takkan give up dan dia akan buat whatever it takes untuk dapat apa yang dia nak. So kita kena adopt, kena gunakan, kena cipta mindset tu dalam otak kita supaya kita boleh create the skill. Mindset never give up ni pun skill. Dia bukan setakat macam you boleh dapat apa you nak, you boleh belajar. Tak, benda tu tak. Benda tu adalah benda yang you kena asuh, you kena latih bertahun-tahun. Janganlah start esok, hari ni lah. Hari ni. Even if you all duduk dekat dalam page Lalali pun, saya yakin insyaAllah you boleh dapat sesuatu. Pupuk minda kita sampai otak kita dah terbiasa dengan perkataan never give up. Okay? So, dropship please take note. Selalulah belajar. Rendahkanlah sikit kita punya kepandaian tu dan cuba belajar dengan orang lain. Mungkin kita boleh belajar sesuatu, mungkin benda tu kita dah tahu, tapi di sebalik benda tu kita tak tahu. So bila you belajar, you bersama dengan orang yang dah buat dan dah dapat, insyaAllah saya yakin you boleh capai sebenarnya. You boleh capai benda yang you nak. As simple as that. Okay. Dan nombor 2, macam mana nak pastikan kita boleh survive untuk tak give up adalah kita kena tengok orang lain yang tengah susah. Yang tengah hadapi kesusahan. Contoh dia buka kedai makan, dah tak boleh buka kedai makan. So dia susah macam mana, dia terpaksa mungkin dia terpaksa pinjam orang sana, pinjam orang sini dan akhirnya dia boleh survive balik dan dia bangun. So kita kena tengok benda ni. Kita kena tengok result orang-orang yang dah alami kesusahan tu. Ataupun yang sedang alami pun tak apa. You tengok dia orang macam mana dia hadapi kesusahan tu, macam mana dia persevere, macam mana dia boleh bertahan dengan kesusahan tu, dan tengok. Bukan setakat tengok, bukan setakat nak kutuk, tapi tengok dan belajar macam mana dia buat. Dan bila you biasakan diri tengok kesusahan orang, ke masalah orang, dan insyaAllah saya yakin one day you akan start ada mentality, hari tu orang tu pun cakap macam ni, dia pun down sebabkan macam ni, tapi dia buat macam ni. So dia boleh survive. So benda tu yang kita kena tahu, kena belajar, kena selalu tengok result orang lain, kena buka minda. Buka minda anda untuk pastikan bahawa kita boleh capai mindset yang betul. Dan bila kita dapat mindset yang betul, disebabkan kita tengok macam mana orang lain hadapi kesusahan dan berjaya. Tengoklah siapa kita ada, Syed Muhtar Bukhari, Datuk Alif Shukri, Dr. Azizan, Sifu Najib. So diorang semua orang yang start daripada susah. Bila dia susah tu lah baru dia boleh dapat cara untuk berjaya. So why not, kalau you all tengah susah sekarang, buka je YouTube, macam-macam cara untuk kita belajar. Contoh Origin, brand Origin punya YouTube pun boleh. Apa-apa benda yang boleh belajar, macam mana Starbucks naik, macam mana Nike naik, macam mana McDonald naik, macam mana KFC naik. So you boleh belajar daripada situ. Kan? Satu contoh give up yang paling saya suka adalah Colonel Sanders, KFC. Dia jumpa berapa ratus, I think yang ke 101 tu baru ambil resepi dia. Kalau dia give up pada yang ke 90 ataupun 98, kita tak rasa KFC sekarang. Kita tak akan dapat rasa pun nikmat KFC tu, tak ada lah. So that's why penting untuk kita tak give up. Sebab ada banyak benefit yang kita boleh bagi pada orang lain bila kita tak give up. Kan? Especially you all, tak kisahlah apa produk you jual. Minyak ke apa ke, orang perlukan benda tu sebab dia ada masalah. So kalau you dah putus asa, you tak membantu dia dah, dan macam mana Allah nak bagi kita lebih? Macam mana Allah nak bagi kita rezeki yang lebih? Kan? So first thing first, tengok macam mana orang susah, hadapi kesusahan dia, dan selalu ingat bahawa aku tak boleh give up. Okay? Dan kadang-kadang kalau masih give up juga, try tips nombor 3, iaitu tengok balik siapa big Y kita, ataupun apa big Y kita. Mungkin big Y kita tu kita dah capai dan kita dah selesa, dan menyebabkan kita rasa macam tak apalah, aku dah capai . So kena tengok balik big Y tu, adakah masih relevan
ataupun tak. Kalau dah tak relevan, tukar. Cari BY yang lain pula. Supaya kita boleh sentiasa tahu bahawa aku kena buat benda ni, aku kena buat benda ni. Sebab apa. Tapi kalau kita tak revise, kita masih... Dia lagi sedih kalau tak ada BY lah. Ni saya cerita ni orang yang ada BY, ada reason kenapa dia buat bisnes. Tapi orang yang setakat buat ala suka-suka, susah sikit lah nak cerita. Kalau anda lah suka-suka, mungkin ada sampai masa anda cari BY. Cari kenapa you buat bisnes ni. Tak ada siapa paksa kalau you nak buat bisnes ke apa ke, tak ada siapa paksa. Yang nak buat tu you. Jangan bagi alasan cakap, hari tu dia yang ajak aku buat bisnes. Tak. Kalau dia ajak tapi you tak nak, you tak akan buat. Betul tak? But kalau orang tu ajak dan you buat, bermakna you dah committed untuk buat sesuatu dengan you punya life, dengan you punya kehidupan. Dan bukan kehidupan kita je, kehidupan isteri kita, mungkin suami kita ataupun anak-anak kita, kan? So tengok balik BY. Adakah BY tu cukup kuat? Tips dia yang saya tahu macam mana nak dapatkan BY yang bagus adalah, you fikir, okay, kalau aku tak bahagiakan dia, apa efek kat aku? Contoh, kalau aku tak bahagiakan mak aku, apa efek kat aku? Besar tak efek dia? Kalau you rasa tak besar, then cari BY lain yang lagi besar. Okay? Tu cara untuk cari BY lah. Sebab BY ni penting that's why kita selalu beritahu kat lalui warriors, fighters, you kena cari you punya BY. Dengan BY ni lah dia bantu kita sebenarnya. Bantu kita untuk dapat capai target apa yang kita perlu capai. Kita ingat macam mungkin mak ayah kita akan senang, akan sihat sampai bila. Tak sebenarnya. Dia akan ada masa dia akan sakit, dia tak mampu nak berjalan, kan? Nak bawa kereta pun mungkin tak mampu. Even nak berdiri pun tak mampu. So kalau kita masih terikat dengan kerja, masih terpaksa kerja siang malam, bila masa kita nak guna untuk luangkan pada ibu ayah kita? So adakah kita dah ready untuk hadapi saat tu? Kalau you masih belum sampai ke saat tu, use your time wisely. Gunakan. Buatlah apa benda yang perlu dibuat untuk upgradekan you punya income. Start create passive income, active income, side income. Buat benda ni supaya you boleh dapat financial freedom. Dan you boleh ada masa untuk bantu orang yang tersayang. Okay? So itu adalah nombor 3. Tengok balik BY. Dan nombor 4 adalah, cuba kalau mungkin kita dah start buat bisnes dan cara tu tak berkesan, kita try banyak kali, tak boleh lah. So mungkin dah sampai masa kita tukar cara baru, alternatif. Cuba tukar. Kalau dulu kita asyik call orang untuk buat bisnes, tak dapat, cuba kita tukar buat FB live. Dapat ke tak dapat? Kalau tak dapat juga, terus tukar. Macam mana? Mungkin you datang rumah orang tu terus ke apa kan, saya tak tahu. But kita kena belajar untuk cari why, kenapa aku gagal, kan? Dan how, macam mana aku nak atasi kegagalan tu. Apa cara aku nak guna? Cara ni tak berkesan. Cara ni tak berkesan. Cara ni tak berkesan. So cuba cari cara yang berkesan. Dan saya nak highlight juga kat sini, supaya anda semua take note, bahawa kadang-kadang cara tu bukan tak berkesan, tapi cara tu perlukan masa. Dia perlukan some time frame, period, untuk benda tu berkesan. Tapi kadang-kadang ramai daripada kita tak sabar, kan? Kita baru buat sikit dan kita cakap, tak jadi . Padahal baru buat sikit, padahal baru buat seminggu, tapi expect result macam dah orang buat 4 tahun punya result. So kita tak nak macam tu, kan? So gunakan, berfikir. You boleh brainstorming dengan wife ke, dengan isteri, suami ke, kan? Ataupun mungkin dengan sahabat-sahabat, bila lepak-lepak, mungkin you boleh start cari idea macam mana nak buat sesuatu. And result dia masih sama, kita masih nak financial freedom, nak duit, nak apa bagai semua. But cara tu mungkin berbeza. Tak ada satu cara yang fix untuk dapat satu result yang sama. Dia akan ada macam-macam cara, terpulang pada you all nak buat macam mana. Okay, so itu adalah nombor 4. Dan nombor 5, nombor 5 ni paling penting. Saya take note korang okay tak ni? Dapat sesuatu tak? Kalau dapat sesuatu, please komen sikit dapat. Komen dapat, belanjalah sikit, like ke love ke, kan? Dan tolong pas pada sahabat-sahabat kita yang belum masuk lagi ni, share pada dia supaya dia dapat sesuatu. Dan mungkin asbab disebabkan you share benda ni lah, dia boleh buat keputusan, okay, aku tak boleh give up, aku kena teruskan. Dan bila benda tu berjaya dan dia terus buat dan dia sukses, insyaAllah saya yakin dia akan doakan you all juga. So why not tekan sekejap butang share tu. Tak susah pun. It's gratis, guys. Tekan butang share dan insyaAllah kalau orang dapat manfaat, you akan dapat lebih. Okay.
The more you give, the more you get. Right? So last kali adalah, sebagai usahawan, sebagai dropship, you kena ingat satu benda. Business is not easy. Business tak mudah, babe. Serius, tak mudah. It's supposed to be hard. Dia memang sepatutnya susah. Sebab kalau dia senang, saya rasa kalau kat taman saya ni semua orang businessman ni, semua orang jutawan lah kalau dia senang. But dia tak senang, dia susah. So bila sampai masa kita rasa, apa hal ni susah gila, aku boleh buat ke tak boleh buat ni, aku macam mana aku nak buat benda ni. Dan you rasa susah sangat, then you start sit down, tarik nafas. Tu macam masa dah habis. Tarik nafas, cakap, it's supposed to be hard. Dia memang sepatutnya susah. Aku memang sepatutnya susah bila aku buat benda ni. But itulah dia, dunia ni memang tempat bersusah-susah. Kan, nak rehat pun tak pernah puas, kan. Memang tempat untuk bersusah-susah. Menangis lah, bergaduh lah, merayu, merintih, semua dekat dunia ni. But nanti bila kita dah sampai ke akhirat nanti, itulah tempat rehat serehat-rehatnya. Tak perlu buat apa dah. Tak perlu nak cari agent, tak perlu buat business, tak perlu buat marketing, tak perlu buat promotion. Tak payah dah. Tak payah. Masa tu you rehat, tidur, lepak, makan, tidur. Tu je. But now, kita masih di dunia. So, it's supposed to be hard. Memang susah. Memang susah. But, susah tu lah yang insyaAllah kita akan dibalas kat syurga nanti. Lagi-lagi lah susah you adalah susah, ataupun cabaran you adalah cabaran untuk mendidik orang. Memberi ilmu yang bermanfaat pada orang. Dan ilmu-ilmu yang bermanfaat ni jadi jariah kita lah nanti insyaAllah. Bila kita dah meninggal, bila kita dah tak ada, kalau benda yang kita bagi tu bagus dan orang amalkan, kita dapat pahala. Dan sebaliknya, kalau you ajar benda yang tak bagus, you share benda yang tak bagus, dan orang share benda yang tak bagus tu kepada orang lain lagi, itu pun adalah jariah dosa yang kita akan dapat sepanjang masa. So, banyakkan berkongsi benda yang baik. So, tekan je button share supaya ada kawan sahabat-sahabat kita yang insyaAllah yang boleh dapat sesuatu daripada benda ni. Okay. So, ini benda yang saya 1, 2, 3, 4, 5 ni yang saya yakin kalau benda ni you all buat, insyaAllah saya yakin you boleh survive daripada give up. You boleh tahu bahawa, aku tak boleh give up, aku kena teruskan. Dan pada masa yang sama juga, saya nak juga ingatkan, especially masa PKP ni, kita kena start belajar macam mana nak tentukan kita punya priority. Apa keutamaan kita. Kadang-kadang kita give up ni sebab kita rasa macam, banyak gila aku nak buat, babe. Nak kena buat, posting nak kena buat, live nak kena buat, page nak kena buat, train agent nak kena buat content nak kena buat. You rasa macam jam. Dan end up, you buat keputusan you nak give up. But, sebenarnya, kita tak perlu give up pun. Kan? Tak perlu give up. Just set your priorities right. Kita buat apa benda yang perlu kita buat. So, nombor 1. Ini idea saya lah. Saya bagi you all boleh guna. Nombor 1 adalah first kena plan. Apa yang must have. Maksudnya must have ni adalah benda yang you rasa macam, aku kena buat benda ni. Benda ni wajib, benda ni wajib. And then, kalau benda tu wajib, then you kena letak tu priority nombor 1. Dia must have. Kalau you tak ada, business you tak jalan. Yang must have punya, you kena letak atas sekali. So, apa must have? FB live, posting. So, mungkin must have tu mungkin 3 kali sehari must. Alright. Tapi sekarang ni mungkin you buat 10 konten sehari. So, you boleh kurangkan lah. Okay, wajib aku kena buat 3. Ada masa lebih, aku tambah. But kalau tak ada, aku konsisten buat 3 dulu. So, itu must have. So, selain must have, dia ada juga good to have. Maksudnya, kalau ada tu lagi bagus. Macam mana contoh dia? Contoh dia macam you nak buat posting, you buat 5 posting. Sebelum ni tadi, must have, you buat 3. Kan? Minimum must. Kalau dapat buat 10, good to have. Macam tu. Dan kalau the next one, you ada must have, you ada good to have, dan last kali you ada nice to have. Nice to have ni maksudnya kalau ada lah. Kalau tak ada pun tak ada masalah pun. So mungkin apa benda yang benda ni yang nice to have. Contoh macam you rasa macam you kena buat pamphlet untuk share pada orang you punya business. Benda tu mungkin best lah kalau ada. Tapi kalau tak ada pun dia tak effect. Kan? Sebab sekarang ni orang zaman PKP, orang dah tak masuk sangat offline. So why not you guna untuk masuk offline? Masuk online. Gunakan online sebaik mungkin. Sebab online ni sebenarnya istilah dia adalah must have.
Kalau siapa yang tak ada online business, tak ada Facebook page, tak ada Instagram untuk buat business ni, then you all sebenarnya adalah berada di hujung tanduk. Business yang bakal mati, yang bakal terkubur. Tahu? So why not gunakan Facebook sebaik mungkin. Kita ada WhatsApp, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Gunakan sebaik mungkin. Guna betul-betul lah. Untuk kita punya business, untuk kita punya brand. Kan? So yang penting yang dekat must have, apa yang you all listkan dekat must have tu, benda tu kena buat lah. FB live ke, sharing ke, buat content ke, buat quotes ke. So benda-benda ni kena share. Itu adalah yang must have. Next, good to have. Dan next lagi, nice to have. Kalau you boleh susun benda ni, insyaAllah saya yakin you akan lebih tahu apa benda yang aku kena buat, apa benda yang aku tak perlu buat. Dan you akan boleh survive sebenarnya daripada give up. Kan? Jangan give up. Please. Awal lagi, kita baru bermula kot. Baru nak start. Siapa kat sini yang dah buat bisnes 10 tahun? Ataupun 40 tahun? Ataupun 50 tahun? Tak kan? Kita semua baru start. So, jangan give up awal. Jangan mudah terkandas awal. Sebab bisnes anda, saya yakin dia boleh grow lebih jauh. Dropship, you boleh naik agent. You buat betul-betul. You tak give up. You buat usaha. Walau apa cabaran datang, you usaha je lah. Kan? Usaha je lah. Sebab apa? Sebab susah dia memang akan susah. You tak buat bisnes pun susah. You buat bisnes pun susah. So why not you susah sambil buat bisnes? Okay. So bila you buat susah apa semua, ada cabaran, teruskan. Jangan give up. Perjalanan kita masih panjang. Dan in fact kalau you all stay dengan Lalili, stay lah. Duduk, insyaAllah kita akan share macam-macam konten. Dan jangan lupa masuk grup Nak Jadi Jutawan Bahagia. Dekat situ kita share juga apa-apa tips-tips kan, untuk membantu anda punya bisnes. Tak kisah you all punya bisnes apa. Tapi saya yakin kalau you gunakan, insyaAllah benda tu dapat membantu sebersedikit. Right? So saya rasa tu saja. Terima kasih so much pada yang join live kita malam ni. Korang memang sangat awesome, sangat power, sangat padu. Dan selalulah follow Lalili Live. Kita punya konten. Terima kasih. Dan kita sedang mencari yang ke 10,000 follower, yang like yang ke 10,000, kita akan bagi hadiah reward kepada top fan kita yang kita nampak paling aktif, paling awesome. So jangan lupa untuk sentiasa engage dengan kita orang. Dan kemungkinan you all adalah pemenang bertuah top fan Lalili untuk tahun ni. Okay. So saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.